ialah kana laha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una, adalah 5 perkara yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in. 5 perkara yang mereka itu selalu mengadakan. Di antara 5 perkara, yang pertama, luzumul jamaah, ialah pasti berada dalam jamaah. Alhamdulillah kita berada dalam jamaah, sembahyang kita, muzakarah kita berada dalam jamaah. Yang kedua, di antaranya ittiba'us sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya jemaah tadi pun masuk dalam sunnah Nabi. Alhamdulillah. Yang ketiga ialah tilawatul Quran, ialah membaca Al-Quran. Dan yang keempat, di antaranya sahabat Nabi dan tabi'in, mereka selalu melakukan ialah imaratul masjid, ialah imarah masjid, ialah menghidup ataupun menghayati masjid, baiknya dengan jemaah ataupun dengan mudzakarah. Yang kelima ialah wal jihadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, sama ada dia berjuang di medan peperangan ataupun berjuang asas untuk nak pergi kepada medan peperangan, maqasid dia di sana, iaitulah kita muzakarah, kita belajar. Kenapa? Kerana belajar ini letih dan penat. Kita usaha mencari masa untuk nak korbankan diri kita demi kita nak islahkan amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata jihad fisabilillah. Malah jihad inilah jihad yang besar, oleh kerana jihad hawa nafsu. Oleh itu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Allah bagikan kepada kita 5 benda yang pernah ada di masa sahabat Nabi dan pernah ada di tabi'in, pengikut sahabat Nabi SAW sampai kepada kita. Alhamdulillah. Oleh itu kita berdoalah kepada Allah, moga-moga kita dapat lakukan 5 perkara ini sehingga kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan kita sambung balik kuliah kita tentang Mundiatul Musalli, iaitu pada muka kitab 7. Barangkali pada kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi bidawalini amin, maka hendaklah ia hadir. Maka hendaklah ia seorang sembahyang, maka hendaklah, jadi wajiblah, kita jawab, maka hendaklah jadi wajiblah seorang yang nak sembahyang itu hadir. Hadir yakni datangkan yang 3 ini. Mana 3 ini? Lepas ialah antaranya qasad, ta'arud dan ta'yin. 3 itu pasti berada tasawur dia akan hadir, dia datang pada takbiratul ihram. Dia ada 3 dalam takbiratul ihram bagi ada. Ayat itu ialah sekiranya kita nak sembahyang, sembahyang zuhur umpama, wajib dalam takbiratul ihram, wajib dalam takbir itu ada qasad. Apa qasad? Sengaja nak melakukan sembahyang itu. Kenapa rupa hak sembahyang itu qasad nak sembahyang. Maka sembahyang itu kita maklum, iaitulah perhimpunan daripada rukun-rukun dia. Tapi niat ini, hak qasad ini hanya 12 sahaja, bukan 13. Hak rukun dia 13, antaranya niat. Maka niat ini tidak benar niat dah. Niat pula panggil tahsil hasil. Niat kita nak sembahyang, kita nampak qiyam, kita baca Fatihah, itu kan qasad. Jika nak qasad, sengaja nak melakukan perbuatan sembahyang, iaitulah kita rasa nak sembahyang bagi masuk 12 rukun itu, lain daripada niat. Itu bagi niat. Baik. Satu. Yang kedua, kita kena bagi ada dalam takbiratul ihram
ihram kita itu ialah ta'arud. Ta'arud. Sebab apa boleh Nabi ada ta'arud? Kerana nak membezakan di antara ibadat fardu dengan ibadat yang sunat. Di bagian juga hak qasah tadi. Kalau kita sembahyang, kita nak sembahyang tetapi hati kita masih lagi lalai, maka tak sah sembahyang dia. Tentu dia qasah dia tak betul. Sebab itu nak qasah betul-betul 100% dalam hati kita, baru panggil qasah. Dua hak tadi iaitulah ta'arud. Yang ketiga ta'ayyun. Itu tiga ini ta'ayyun. Apa ta'ayyun? Pasti ada dalam takbirul ihram itu kita menentukan sembahyang kita. Sembahyang zuhur kah? Sembahyang subuh kah? Sembahyang asar kah? Sebab apa? Nak beza di antara fardu dengan fardu. Ini fardu zuhur, ini fardu asar, ini fardu maghrib, ini fardu isya ataupun subuh umpama. Kalau tak ada fardu, tak ada ta'ayyun, maka tak sahlah sembahyang itu. Kena tentu. Fardu apa? Zuhur kah? Fardu asar kah? Itu panggil ta'ayyun. Tiga-tiga tu boleh ada. Tu asal. Sebaliknya, jika ada sembahyang itu, maka jika tambah lagi, takrib lagi, maka jika ada sembahyang itu jemaah, ini hak khusus kepada muslimin. Muslimat dia tak wajib kali. Kalau dia pergi kena ada juga ni. Sembahyang dia sah, tapi tak wajib. Sah. Kalau tak sah, kena ada juga. Kalau muslimat pergi jemaah, maka jika ada sembahyang itu Jumaat, ditambah yakni wajib. Wajib yakni hendaklah ditambahi iman. Jadi 4. Yakni ditambahi yakni di atas hak 3. Qasah, ta'arud, ta'ayyun serta iman. Maksudnya. Jadi 4. Atau penyakit iman tadi jika iman. Kalau dia nak jadi iman, wajib kena kata iman. Ataupun wajib ditambahi di atas yang 3, ditambahi yakni di atas 3 lepas wajib tambah akan lafaz makmum. Makmum dan iman wajib pada sembahyang Jumaat. Sebab kerana sembahyang Jumaat itu disyaratkan berjamaah. Kata syarat jemaah itu daripada startnya, daripada awal sembahyangnya. Mula ya sembahyang, akhir dah. Sebab itulah sekiranya kita buat andaian sembahyang Jumaat ini, kita buat sekiranya orang itu, kampung itu cukup 40. Di atas pendapat kita, pendapat Syafi'i, Pak Muktamad, ialah 40 orang cukup. Kawan tu mari sembahyang. Mari sembahyang. Mana dia tidur qailullah. Tiba-tiba dia mari. Orang terdekat yang kedua. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Tak macam tu. Dia buat Allahu Akbar. Dia dekat dia. Boleh tak jemaah? Boleh jemaah. Kawan tu hak cukup hak 39 lagi sudah. Dia tak sudah lagi. Tak sudah lagi dia. Sebab dia tambah satu rakaat lagi. Kawan dia hak tidur pula. Mari pula ke imam dengan dia pula. Duk dekat ayat kedua dah. Dia sampai di kuliah lakum dinukum waliyadi. Dia sunat baca Tuhan juga. Maka kawan dia mari ikut lagi. Allah Akbar. Dia sudah. Kawan tu ikut lagi. Seorang ikut. Sah jemaah dia sampai habis jemaah. Sah jemaah dia. Kalau nak pakat boleh. Kawan dia lama tu boleh. Tapi mudah boleh. Masa. Tak salah. Jangan dia keluar waktu zuhur saja. Sebab apa? Sebab dia kata sini start permulaan. Sebab tu kalau aku satu masalah ni pula. Masalah orang 40 tiba-tiba dia balik sembahyang Allahu Akbar. Ingat tauhid. Mayat boleh satu rakaat, lepas tu dia pun lalu sudah wisalah. Cepat wisalah dia. Wisalah balik dulu, tidur. Tak ada masalah dia. Sebab dia jemaah hanya awal perbuatan saja dia balik. Balik itu tak apa, hingga sampai sudah salat dia sunnah. Kalau dia balik tidak sentuh isteri dia, kahwin tak sudah lagi, hapus batal habis.
masalah. Kalau dia balik tu keluar masjid, keluar, datang hadas, ketuh umpama. Habis kawan ni. 39 orang lagi habis dengan sebab dia orang. Tapi kalau dia tak batal, sepenuh habis 39. Walaupun dia keluar sembahyang. Ini kata ialah disyaratkan, ialah awal. Takbir jemaah itu pada awal. Ialah daripada awal sembahyangnya. Ini sebuah jemaah. Wajib niat imam, wajib niat makmum. Ada pun kalau kita berjemaah biasa. Jemaah biasa. Yang wajibnya siapakah hak ni? Wajibnya ialah makmum saja sebenarnya. Imam tak wajib. Kalau saya mari jadi ke imam. Dan kawan saya mari ikut. Nak ikut ni, wajib kawan saya kena ikut, kena niat makmum. Kalau dia tak niat makmum, dia semaya tua saya, batal semaya dia. Kalau dia niat makmum, okey. Boleh 27 lagi. Dan sah semaya dia. Balik saya, semaya seorang diri saja. Kenapa? Saya tak niat imam. Itu saja. Sunat bagi saya, niat imam supaya hasil fadilah 27. Sebab itulah kalau kita bubuh gapah sangat. Ni orang mengaji, bubuh gapah sangat kita bubuh ni. Tapi tengok kawan tu kita ambil asmaya. Sedang ambil asmaya. Kita nak semaya dulu. Nak macam mana? Semaya niat imam siap-siap. Imam siap-siap. Lepas tu kawan tu mari ikut dia. Tak ada masalah boleh. Kalaulah contohnya kalau kita main Allahu Akbar. Jadi boleh satu rakaat. Tiba-tiba kawan tu baru mari ke ayat kedua. Jadi kita boleh hak 3 rakaat. Kalau masuk 3 rakaat tu dia ada 27. Pasal 1 rakaat beri seorang diri. Kita pandai. Hasilnya kita pandai. Hak ni kita belajar. Innamal ilmu bit ta'allum. Kita belajar. La bil mutala'ah. Jangan mutala'ah. Saya pun dengar lah tadi. Buka-buka YouTube tengok. Dia baca kitab perang kitab. Dia buhnya hak lain. Qasara dengan khasara. Dia bermakna semua. Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran saya suruh berperhatian dah bahawa ikhtisar dengan iqtisar. Dalam Al-Quran kata ikhtisar dengan kha. Bukan iqtisar dengan qaf. Ikhtisar dengan makna memperkemas. Kalau iqtisar dengan qaf panggil memendek. Dia ibuh memendek. Ringkas. Sudah. Bukan ringkas. Al-Quran tu dia tak ringkas. Dia masuk di hak kita. Tak lain Quran, dia masuk dalam dia. Saya contoh dah itu. Kalau kain banyak, hak memendek di hak ringkas ni, hak 10 lain, tapi 5 lain saja. Tapi, hak memperkemas ini, hak 10 lain, dia habis. Semua jadi kecil. Boleh roh ni. Ayat beza. Hari ini, innamal ilmu ta'allum. Jangan baca. Ini istilah. Baik. Hak luar pula masuk dalam balik. Ini kata wajib dia kalau jemaah itu disyaratkan berjamaah daripada awal sembahyang. Tak mazhab kita 40. 40. Dan jika semaya qasar, nasbah dengan niat tadi. Jika semaya itu qasar, iaitulah maya yang qasar bagi orang yang musafir. Jadi bukan semata-mata musafir ni. Musafir sekurang-kurangnya yang harus. Naik lagi yang sunat. Naik lagi yang wajib. Yang haram tak boleh. Yang haram tak boleh. Makruh boleh tak makruh? Makruh tak boleh. Macam mana makruh? Orang Kedah ni memerlukan belajar dari dia. No. PKF dia belajar sana. Musafir pergi belajar. Tak boleh. Nak puasa tak boleh. Kerana hak makruh. Kalau dia pergi ziarah tu, tu harus tak apa. Tapi main-main gitu ya, tu harus. Tapi beli barang-barang lain daripada benda makruh. Ada apa? Bolehlah qasar, boleh jamak. Ini bagi orang qasar, maka wajib kena ditambah qasar pula. Jadi qasar kena tambah. Jadi hak 3 tu ada dah. Qasar, ta'aruf, ta'yin, lagi pula qasar. Qasran kena buka qasran. Maknanya memendek. Hati kita ingat nak pendek. Nak ringkas ke semaya zuhur, nak ringkas
pendek sekali, ringkas sekali, ialah sekiranya kita musafir itu sekurang-kurangnya musafir yang harus sejauhnya dalam kitab kata 2 marhalah. Ini kitab lama, tapi kitab baru dia tak panggil 2 marhalah, dia pun kilometer tu. Yang itulah kitab hak terbaru ialah kebanyakannya 81 kilometer. Boleh. Naik sikit 86, naik sikit 91. Jadi ikutlah nak buat mana. Jadi kesemua ada nas. 81 kita tengok mungkin Fatwa Azhar, mungkinnya Dr. Zuhaili, dan mungkinnya ialah Hasan Sagaf, mungkin 81 saja. Kerana dia kiranya hak Baghdadi, dia kira ukur. Patut lebih sikit-sikit tu, dia kira juga poin-poin dia kira. Maknanya dengan jalan ringkasnya 81. Padahal tak sampai, dia kira. Seperti mana kita keluar zakat. Dulu kira gantang, dan ni kira-kira. 3 poin apa kilo dia buat poin itu. Itu lebih kurang. Baik. Jadi hasilnya kena bubuh tentang qasar balik. Saja aku semaya fardu zuhur qasar kerana Allah Taala. Buat qasar kerana Allah. Kalau seorang, kalau makmum pun makmum lah, tapi dapat fadilah 27. Wajib kena bubuh kalau makmum, tidak nak ikut tak boleh. Sebab apa boleh kata wajib ditambah? Kerana disyaratkan. Disyarat nak sah qasar itu ialah niat qasarnya itu di dalam takbiratul ihram. Wajib kena niat dalam tu. Lepas tu niat dalam tu lagi akan ada yang bincang. Nak niat untuk kesemua masuk habis ke setengah ke permulaan ke, dia lagi akan ada yang bincang tentang muqaranah. Muqaranah kamaliyah ke, urfiyah ke, kalau tauziiyah tak sah. Ejek tak sah. Naknya kalau kepala ke tengah, kalau ekor tentu. Kalau habis ke semua, tu kamaliyah. Lagi kata bincang insya-Allah. Dan jika ada sembahyang itu sunat yang punya waktu. Kalau ada waktu. Waktu macam mana? Seperti rawatib. Ya waktu ada. Ada hak qabliyah, ada hak ba'diyah, maya duha, maya tahajud. Waktu panggil ada waktu dia. Ada waktu. Kalau ada waktu hak sunat atau mempunyai sebab, ada sebab. Seperti mana gerhana matahari. Sebab tu kita boleh. Sebab kemarau kita nak sembahyang, minta hujan, istisqa. Hak tu sebab. Sekiranya mempunyai waktu atau mempunyai sebab, maka disyaratkan adalah niat seorang sembahyang. Niat itu 2 perkara, yakni sahaja, bukan 3 dah. Mana 2? Pertama qasad. Bukan qasad tak tu. Qasad. Gadal. Qasad, dan keduanya ta'yin. Parti tak ada lah. Iaitulah qasad dengan ta'yin. Iaitu sengaja nak sembahyang, tentu qabliyah ke tak qabliyah. Kalau ba'diyah, itu ba'diyah. Kalau duha, duha. Kalau kita tak minta hujan. Kalau gerhana matahari ke gerhana bulan, bubuh situ. Itu wajib kena bubuh lagi. Kenapa? Supaya ibadat itu ialah kena niat. Cuma niat itu tengok. Kalau hak wajib macam tu, kalau sunat macam tu, dia bagilah. Niat tetap. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Cukup. Atau dia kata di sini seperti sunat subuh. Sunat subuh. Dan 2 hari raya. Dan sunat gerhana. Sunat subuh itu punya waktu. Punya waktu. Dan 2 hari raya ada waktu dia juga. Lepas tu tak ada dia. Dan sunat gerhana, sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ini sebab. Seperti dia contoh, seperti hadirkan aku sembahyang kerana matahari. Aku sembahyang. Maka aku sembahyang ni panggil apa? Panggil qasad. Aku sembahyang. Yang sengaja aku nak sembahyang. Aku sembahyang maksudnya qasad. Apa qasad? Nak sembahyang. Cukup. Aku sembahyang, nak sembahyang. Kalau tasawuf dia kata apa? Tasawuf kata apa ni, pucuk-pucuk menjadi kabair, pucuk-pucuk menjadi dosa besar ialah anak. Aku kata. Padahal ni dah. Hak pekah dah.
Jadi anda sini anda luar ibadah. Kalau anda luar ibadah, tetap masuk dalam kabair di sisi puak sufi. Aku buat aku dah. Ada boleh. Ada. Kecak aku tak boleh. Kau besar kata. Baik. Ini kena aku lah, kena usolli. Cuma dia beza sikit. Jadi kita kata aku sembahyang itu kita nak kata dalam hati ke nak kata dalam mulut. Itu kata dalam hati. Dalam hati. Tapi lagi kata sunnah kita berlafaz. Tapi ini hak orang tua, orang muda tak ada, tidak. Orang muda tidak. Kenapa? Tak ada, bukan dalam mulut. Hanya di dalam hati. Di mulut itu untuk nak sambung saja ke dalam tu. Baik. Itu baca Quran, anda baca tak pakai zikir dalam tu pula sudah. Kita mengaji dah malam tu ialah zikir. Bagi orang mubtadi ialah kena juhar, kena derah. Derahkan. Baik. Dan jika ada sembahyang itu sunat mutlak. Hak ni sunat mutlak ni mungkin dalam 100 orang seorang tu. Sunat mutlak ni. 1 orang seorang. Sebab apa? Jauh sunat mutlak. Rawatib pun tak gaji mana sunat mutlak tu lagi. Sunat hajat ni pun kau ada hajat ni. Tapi Mekah hajat budak nak risau tu apa hajat lain tak ada. Barang hilang pada tu hajat. Sunat mutlak ni 100 orang seorang ni ada ni. Jangan nak ada. Sunat mutlak ni iaitu yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Tapi bila-bila pun hak ni ada hatta 1000 rakaat 20 rakaat ni dah ni. Hak lain tak ada. Dia ada dia ada sakat je 2 rakaat 10 rakaat 20 rakaat ada setinggi-tinggi 20 rakaat hak sembahyang punya isbat waktu ni mana awal ni sebanyak-banyak 20 rakaat ni lepas tu witir witir 13 terawih terawih lebih hak Umar 20 kita buat tapi hak Abdul Aziz Umar Abdul Aziz 36 tak ada lagi kita dia tu 20 lepas tu banyak kali kita tak ada dah kecuali nak banyak ni sunat mutlak 1000 pun boleh 2000 boleh 3000 boleh cara nak sunat buat waktu tak apa tapi dia ada orang dalam seminggu dia ada sekali tak faham ni dia ada sekali seminggu dia ada sekali saja biarlah kita kata kita tak makan pinang kita tak makan sirih tanam dia ada pokok pinang dengan sirih tu suka-kurangnya boleh buat ubat suka-kurangnya awak ni dua apa? Ada sana. Tak cukup 1 gram lagi. Mana nak cari? Oh, ada sunat mutlak. Oh, itu cukup. Orang lain bila dia baca Quran. Waktu tolak bagi tolak capur. Elok ya Allah, sesuatu berat. Kita sama cari mana? Cari sunat mutlak tu. Berat. Sebab kurang ni. Dia dah lah. Ini faedah kita muzakarah. Kalau tak buat lalu tak boleh buat. Saya dah baca Hidayat Suzuki iaitu dah berhati tengok mungkin tak ada seorang dua yang kalau ada. Lepas sembahyang fardu maghrib ialah sunat 2 rakaat sebagai sunat muakkad. Tapi jangan bercakap. Kita masuk sembahyang tu baca Fatihah, baca kuliah, Fatihah, baca qul Allah. Waktu ialah seperti mana ular keluar daripada sarung pada pihak bersihnya dosa seseorang manusia dengan Allah SWT. Tapi jangan nak buat. Kalau nak buat pun buat ke baru ke panas-panas tu dah sejuk tak nak gai dah. Roti canai aku makan panas sedap. Dah sejuk dah sedap dah. Nak berangkat itu dah baru dah. Tambah baru tu. Baik. Kalau nak buat sikit-sikit tak apa sekali tak apa dah seminggu sekali pun dah biar dah tu. Campur semua. Sebab apa? Sebab kita tanah sempit. Tanah sempit, bekas rumah sempit, tak nak dah capai pokok, serai pokok, lekuah sikit, biar dah semua. Nak pulang mudah, tak kena pergi orang. Ini pun amat ibadah biar ada berapa sedikit, insya-Allah. Ini faedah kita muzakarah. Insya-Allah kita sambung balik dah. Maka memadalah niat satu perkara jiwa iaitu puasa. Hadis kata kita ambil mula hendak menuju ke sembahyang ada rezeki dan sebagainya. Dan dia kata sini dia kata maka adalah niat satu perkara jiwa iaitu kosak. Apa kosak? Kosak hendak menuju ke sembahyang
Yakni nak sembahyang juga. Ikut tak kena buat 2 rakaat ke 4 rakaat. Sebab apa? Sebab ikhlas kata sembahyang sekurang-kurangnya 2 rakaat. Lepas tu insya-Allah kita sambung dan sunat melafaz